Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali kita menyambung tajuk berkenaan dengan aul setelah kita bincang berkenaan dengan pewarisan datuk bersama dengan saudara. Jadi untuk aul ini secara tidak langsungnya telah kita bincang di dalam pewarisan berkenaan dengan ashabul furud. Dalam contoh-contoh yang telah dikemukakan, ada di antaranya mengandungi aul dan sebahagian besar daripada kita yang mengikutinya. Kalau semua dah ikutinya, insya-Allah boleh memahami tajuk aul. Dan untuk aul, Ustaz akan bincang secara ringkas saja. Kalau tak faham tu boleh mencelah untuk tanya. Dan Ustaz akan buat kesimpulan ringkas berkenaan dengan tajuk aul. Kemudian yang kita nak fokus dalam perjumpaan kita kali ini ialah tajuk berkenaan dengan ra'. Kalau aul ni berbanding dengan ra', aul ni agak senang sikitlah berbanding dengan ra'. Jadi aul ini kita telah mengikuti secara tidak langsung maksud aul ini iaitulah apabila bilangan jumlah saham waris melebihi asal masalah. Saham waris melebihi asal masalah. Contohnya, saham waris si mati meninggalkan zaujun, ada ukhtun syakikah, kemudian ada umun. Zaujun akan dapat 1/2, ukhtun syakikah 1/2, umun akan dapat 1/3. Jadi dalam masalah ni kita lihat secara totalnya saham waris ni memang melebihilah asal masalah. Asal masalah 6, zaujun 3, ukhtun syakikah 3, untuk umum dapat 2. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ziyadatun fi, pertambahan berlakunya kelebihan pada siham al-warasah, pada saham-saham waris ala aslil mas'alati. Lebih itu mengatasi asal masalah sehingga terpaksa kita angkat masalah asal masalah 6 ini menjadi 8. Itu maksud aul. Dan masalah asal-asal masalah yang terlibat dengan aul ini ada 3 asal masalah sahaja yang terlibat dengan aul. Ada 3 asal masalah yang terlibat dengan aul. Iaitulah asal masalah 6, asal masalah 12 dan juga asal masalah 24. Asal masalah 6 boleh meningkat kepada 4 witir dan juga witir dan juga ganjil dan juga genap. Iaitulah meningkat pada 7, 8, 9 dan 10. Maksimalnya meningkat kepada 10. Masalah 12 boleh meningkat pada 3, iaitulah 13, 15 dan juga 17 sahaja. Iaitulah angka ganjil sahaja. Dan masalah 24 akan meningkat kepada 1 sahaja, iaitu meningkat kepada 27. Jadi ini secara ringkas berkenaan dengan tajuk aul. Dan untuk detail untuk masalah-masalah macam mana 6 boleh jadi 7, 6 boleh jadi 8. Kalau dalam masalah yang kita buat contoh, Ustaz buat contoh tadi, yang ni masalah 6 meningkat kepada 8. Macam mana dia boleh meningkat jadi 7? Boleh meningkat jadi 7 ni, contohnya tempat umum tu kita gantikan dengan ukhtun li abin. Ukhtun li abin akan dapat 1/6. Jadi di sini akan jadi 1. 1/6 sini akan jadi 1. 3 campur 3, 6 campur 1 jadi 7. Jadi berlakunya perubahan angka meningkat 7 kepada 6 kepada 7 kepada 8, 9 dan 10 ini bergantung kepada waris dan juga fardu. Kalau macam mana boleh jadi 10? Sebab banyak orang yang dapat fardu melebihi
waris melebihi asal masalah. Mana saham-saham mereka melebihi asal masalah. Contohnya adanya zaujun, adanya ukhtun syakikah, adanya ukhtun liabin, adanya ikhwah li ummin, adanya beberapa orang saudara seibu. Tambah lagi kalau ada ibu pula. Contohnya, kita buat contoh, contoh lain lah. Si mati meninggalkan zaujun, ada ummun, ada ukhtun syakikah, ada ukhtun liabin, liabin. Kemudian ada lagi saudara, ikhwatun li ummin, ada akhun, ada ukhtun li ummin. Dua-dua ni li ummin semua. Zaujun di sini akan dapat 1/2, ummun akan dapat 1/6, ukhtun syakikah 1/2, ukhtun liabin 1/6. Kemudian akhun dengan ukhtun liumin akan dapat kongsi dalam 1/3. Kalau kita hitung semua, asal masalah akan jadi 6. 6 untuk zaujun, 3 untuk umur 1, untuk ukhtun syakikah 3, ukhtun liabin 1, untuk ukhtun liumin 2. Jadi masing-masing dapat 1 saham. Di 3 campur 1, campur 1, 4. Kemudian campur lagi 3, 7, 8, 9 dan juga 10. Jadi 6 ni boleh meningkat pada maksimalnya menjadi 10. Itu contoh-contoh yang mudah untuk kita fahami masalah aul ini. Jadi pengurangan itu berlaku kepada semua waris. Maksudnya zaujun akan dapat 3/10, bukan lagi 1/2. 3/6 tu 1/2, 3/10 kurang daripada 1/2. Kemudian samalah juga ibu dapat 1/10. Ukhtun syakikah 3/10 dan lain-lain semuanya dapat 1/10. Kemudian seterusnya, terus kita masuk kepada tajuk. Sebelum tu ada soalan tak berkenaan dengan aul ni? Aul ni Ustaz kata dia agak berbanding dengan ra'. Aul ni agak senang lah, mudah berbanding dengan ra'. Kerana ra' ni bukan semua orang dapat. Bukan semua waris fardu dapat ra'. Kalau aul, semua waris fardu terlibat dengan aul, terlibat dengan kurang. Dia akan dapat kurang bila berlakunya aul. Kalau tidak ada, kita berpindah kepada tajuk ar-raddu. Tajuk ra'. Terlihat ra' pada istilah. Kita ambil satu je istilah di sini. Sebab banyak istilah kalau kita nak lihat. Baik, kita ambil dua-dua lah. Yang pertama, maksud ra' pada istilah yang pertama. Sekejap ya. Ustaz Alih dia punya pop-up. Baik, irja'u ma yabqa ba'da ashabil furudi ala man yastahiquhu minhum binisbati furudihim. Maksud ra' di sini ialah memulangkan semula. Irja' memulangkan apa yang berbaki selepas daripada ashabul furud. Apa yang berbaki setelah diberi kepada ashabul furud dipulangkan. Dipulangkan kepada siapa? Ala man yastahiquhu, kepada orang yang berhaknya daripada minhum, daripada kalangan ashabil furud. Binisbati, berdasarkan kepada nisbah. Nisbah ni macam rasio lah, berdasarkan kepada nisbah ataupun rasio fardu mereka. Berdasarkan kepada fardu mereka, nisbah fardu mereka. Wa bi ta'birin akhara, dengan takbir yang lain, huwa naqsun fi aslil mas'alati. Kekurangan, berlakunya pengurangan dalam asal masalah, wa ziyadatun, dan berlakunya penambahan pada kadar saham yang ditentukan. Berlakunya pengurangan pada asal masalah. Contohnya asal masalah 6. Kalau AO dia meningkat jadi 7. Tapi kalau ra' dia berlaku pengurangan. 6 menjadi 5, menjadi 4 ataupun jadi 3 ke, jadi 2 ke. Berlakunya pengurangan. Naqsun fi aslil mas'alati.
Nanti kita akan lihat contoh-contoh berkenaan dengan ra' ini. Baik, syarat untuk berlakunya ra'. Kenapa berlakunya ra'? Secara logiknya ra' ni berlaku bila adanya lebihan. Kemudian tidak ada orang yang nak menerima daripada kalangan ashabul ansabah. Orang tidak ada ashabul ansabah, tidak ada orang yang menerima baki. Yang mana pada asalnya kaedah yang kita bincang sebelum daripada ni, kita lihat dalam contoh-contoh sebelum daripada ni, ra' itu tak berlaku kerana kita bagi kepada baitul mal. Bila adanya baki, maka baitul mal dan tidak ada orang yang menerima asabah, maka baitul mal lah yang menerima baki daripada masalah tersebut. Cuma dalam pembahagian ra' ini, berdasarkan kepada pandangan mutaakhirin Syafi'iyah yang mengatakan baitul mal sudah lagi tidak seperti dahulu, tidak tersusun seperti dahulu. Oleh kerana itu, yang lebih layak menerima baki ini ialah ashabul furud. Sebab kalau baitul mal diberi lebihan daripada harta pusaka ini, baitul mal itu sepatutnya menggunakan lebihan harta pusaka itu untuk manfaat seluruh umat Islam. Untuk manfaat seluruh umat Islam termasuklah ahli-ahli keluarga semati. Jadi pendapat mutaakhirin mengatakan oleh kerana selepas kejatuhan khilafah Islamiyah yang terakhir, Osmaniyah, maka tidak tersusun lagi Baitul Mal seperti mana dahulu. Oleh kerana itu, untuk baki ini adalah lebih berhak diberi kepada waris fardu. Di antara syarat untuk berlakunya ra' ini ialah adanya penerima fardu. Wujudu sahibi fardin. Kemudian tiada orang yang mendapat asabah. Kerana kalau ada orang dapat asabah, tidak berlakulah lebihan untuk dipulangkan kembali kepada ashabul furud. Dan yang ketiganya, baqa'u fadhin minat tarikah. Ada baki, adanya kekosongan daripada harta pusaka. Maksudnya tidak ada orang yang menerima baki daripada harta pusaka, ada lagi kosong, ruang-ruang kosong. Fadhin ni kosong. Maksudnya ada lagi kelompangan, tidak ada orang yang menerima baki. Tidak ada, maksud ada wujudnya baki daripada saham-saham waris. Kemudian siapakah yang berhak yang diberikan kepadanya ra'? Baki daripada harta peninggalan. Yuradu ala jami'i ashabil furud. Dipulangkan, diberikan ra' ke atas semua ashabul furud siwa zaujaini, melainkan suami dan juga isteri. Zaujun dan juga zaujah, zaujun dan juga zaujah tidak diberikan ra'. Tidak dipulangkan kembali ra'. Maksudnya mereka akan dapat fardunya sahaja. Mereka berdua akan dapat kalau zaujun sama ada 1/2 ataupun 1/4 saja, tidak lebih. Zaujah tidak akan dapat tidak akan lebih daripada 1/4 ataupun 1/8 sahaja. Ini berbeza dengan masalah aul. Kalau aul ni kurang berlaku pada semua orang. Tapi kalau ra' lebih hanya kepada ashabul furu' yang lain selain daripada zaujun dan juga zaujah. Kerana apa? Kerana sebab ra' ini adalah kerabat, hubungan kerabat. Wa zaujani la yakunani minal aqaribi zawil furudi. Manakala suami dan juga isteri ini tidak termasuk dalam kerabat yang mempunyai pertalian darah seperti mana ahli-ahli ra' yang lain. Siapakah dia ahli ra'? Ahli ra' ini yang dimaksudkan dengan asnaf ahli ra' ini ialah orang-orang yang memiliki fardu, zawul fardil wahidi. Wahum samaniyatu asnaf. Yang dimaksudkan dengan satu sinfon ini sejenis. Orang yang mempunyai satu jenis fardu, sejenis. Kalau bentun termasuk banat. Banat dengan bentun satu sinfon. Kemudian bentu benih dengan banat tu benih ramai. Seorang dan ramai juga satu sinfon. Kalau jaddatun seorang, kalau ramai pun dalam jaddatun ramai dalam satu sinfon, dalam satu jenis. Ada 7 golongan. Yang pertama bentun, yang kedua bentu bening. Yang pertama bentun antara ahli rad, penerima rad. Yang kedua cucu perempuan bintu bening.
Kemudian yang ketiga, ukhtun syakikah. Seorang ataupun ramai. Ukhtun li abin, seorang ataupun ramai. Kemudian yang kelima, jaddatun. Kemudian yang keenam, al-ummu. Kemudian yang ketujuh, dan kita kalau nak gabungkan dua ni boleh akhun li ummin dengan ukhtun li ummin. Jadi 7 golongan yang menerima ra'. Ataupun 8 golongan, kalau secara detail 8 lah. Saudara lelaki seibu dan juga saudara perempuan seibu. Jadi 7 ataupun 8 golongan ini sahaja yang menerima ra'. Tidak termasuk zaujung, tidak termasuk zaujah. Kemudian situasi pembahagian ra'. Anwa'ur raddi. Jenis-jenis ra'. Seperti mana kalau kita lihat dalam jad dengan ikhwah, dia ada dua situasi juga. Cuma dalam situasi penerima ra' ini bersama dengan pasangan. Jadi ada penerima ra' yang tanpa ada pasangan, ada penerima ra' berserta dengan pasangan. Ustaz cuba untuk jelaskan secara mudah situasi ra' di sini. Tanpa pasangan ni maksudnya si mati tidak meninggalkan suami ataupun isteri. Si mati tiada suami, tiada isteri. Kemudian satu golongan, hanya satu golongan saja yang menerima ra'. Contohnya si mati hanya meninggalkan dua situasi pula satu golongan ni. Bentong, seorang diri je bentong. Ini contoh. Jadi si mati hanya meninggalkan anak perempuan seorang je. Tidak ada waris lain. Ayah tidak ada. Datuk tidak ada. Mak tidak ada. Suami ataupun isteri tidak ada. Ini tiada tanpa pasangan kan. Kemudian tidak ada cucu, tidak ada orang lain. Contohnya ada seorang je penerima ra'. Bentong seorang saja. Hanya bentong seorang. Macam mana nak selesai? Ini kita akan penyelesaian tu kita akan lihat semula nanti. Kaedah penyelesaian. Kemudian contoh yang kedua, kalau ramai pula. Ramai ni segolongan. Contohnya kalau seorang tu bentong. Kalau ramai ni dua orang lah. Contohnya bentong dua orang. Ada bentong dua orang. Segolongan lepas tu dua orang. Ataupun lebih. Dua ataupun lebih. Ini contoh dia. Kemudian dua golongan dan ke atas. Tanpa pasangan tapi ada dua golongan dan juga ke atas. Dua golongan ni contohnya bentong dengan bintu bening. Bintu bening. Macam mana cara nak selesainya? Ataupun ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah dengan umung. Boleh juga ukhtun syakikah dengan umung. Dua golongan ke atas ni. Tambah lagi bintu bening. Tambah lagi seorang umung di sini. Dalam contoh yang pertama tadi kita buat. Dalam dua golongan. Jadi dua golongan dan ke atas. Di sini adanya lebihan. Sebab bentong dengan bentong bening baru 2/3. Kemudian tambah mak seorang lagi 1/6. 2/3 4 campur 1 jadi ada baki 1. 6. Asal masalah 6 ada baki 1 nak bagi pada siapa. Dalam kaedah tersebut, dalam pengertian yang kita sebut tadi, lebihan itu kita bagi kepada ashabul furu' mengikut nisbah rasio. Rasio fardu mereka. Berapa saham mereka. Kita bagi mengikut saham yang mereka perolehi. Itu yang pertama. Kemudian, apabila ra' berserta dengan pasangan. Sama lah kok. Beza dia, yang ni tanpa pasangan. Kalau satu dengan pasangan, ditambahlah. Contohnya, kalau satu golongan, kalau tadi ada bentong saja, sini ada zaujun dengan bentong. Zaujun dengan bentong. Kalau ramai pula, zaujun dengan dua orang bentong. Bentani. Kemudian kalau dua golongan ke atas, tambahlah zaujun ataupun zaujah ke. Zaujah, kemudian benton, bentu benin, bintu benin. Tambah lagi mak kalau ada mak. Tengok keadaan lah. Kalau ada baki, baki itu tidak ada penerima asabah. Jadi dua golongan ke atas. Jadi ini adalah jenis-jenis ra' dan kaedah pembahagian ni macam mana kaedah pembahagian ra'. Jadi kaedah pembahagian ra' ni, ini teori. Sepatutnya kita tunjuklah dalam bentuk praktikal macam mana kita nak menyelesaikan masalah pembahagian ra' ini yang melibatkan kedua-dua jenis ra'. Kita lihat satu persatu. Jadi start stop sharing ni.
Start sharing dan kita buka kepada aplikasi Excel untuk kita lihat contoh-contoh. Jadi contoh ni tak buat lagi lah contoh-contoh dan kita akan lihat satu persatu penyelesaian berdasarkan kepada jenis-jenis rock tadi. Yang pertama, jenis rock tanpa pasangan. Kalau tanpa pasangan, contoh yang pertama, ini bahasa lagu Melayu. Contoh yang pertama, si mati meninggalkan bentun, seorang je bentun. Waris dia seorang anak perempuan saja ataupun umum tak kira lah, bentun ke umum ke jaddatun ke. Macam mana nak selesaikan rock bentun ni, fardunya ialah 1/2. Fardu bentun ialah 1/2. Kemudian ditambah penyelesaiannya bila dia seorang saja tidak ada penerima asabah, tambah dengan rock. 1/2 tambah rock. Tambah raddu. Jadi asal masalahnya, asalnya 2. Jadi cara pembahagiannya dia kena beri kepada dia seorang lah. 1/2 tambah dengan rock. Maknanya asal masalah sini akan jadi 1 saja. Dialah yang menerima 1/2 tu, asal masalahnya 2. Asal masalah 2, dia dapat 1, tambah lagi 1. Jadi kita kecilkan terus. Jadi 1 diberi kepada semua bentong. Maksudnya tadi kalau kita mengamalkan konsep rod, semua harta peninggalan si mati boleh kepada anak perempuan semuanya. Jadi kalau kita mengamalkan konsep rod ni, tidak ada kebimbangan dah bagi ibu bapa yang meninggal hanya ada anak perempuan, tidak ada anak lelaki. Sebab semuanya diberi kepada anak perempuan. Kalau tidak ada orang dapat asabah lah. Tapi kalau ada dapat asabah, katakanlah si mati hanya ada anak perempuan saja. Lepas tu ada anak saudara pula. Anak kepada abangnya. Anak itu anak lelaki. Jadi di situ dengan bentong ni sepupu lah. Sepupu tu akan dapat asabah. Kalau dalam masalah tidak ada penerima asabah, ni kita bincang bila rod ni tidak ada penerima asabah. Syaratnya tidak ada penerima asabah. Ada baki. Jadi baki ni kita bagi kepada bentong seolah-olah bentong ini adalah penerima asabah. Walhalnya bentong ni sebenarnya adalah penerima fardu dan juga rod. Itu kalau satu golongan, seorang sahaja. Kalau 2 orang pula, contoh yang kedua untuk situasi yang pertama ni ialah si mati meninggalkan 2 orang bentong. Masih lagi dalam satu jenis sinfun waris, sinfun minal warasah. Ada bentong 2 orang, benta ni 2 orang ke 3 orang ke tak kira, kita buat 3. Jadi cara pembahagiannya, cara penyelesaiannya asalnya 2/3. 2/3 tambah dengan rod. Jadi apabila melibatkan rod satu golongan dan melebihi daripada seorang, jadi kita bilang berapa bilangan yang ada, kita bahagi pada mereka seperti pembahagian asabah. Di sini bilangan mereka adalah 3. Jadi kita buat macam asabah. Bentong dapat 1, masing-masing dapat 1. Jadi mudah je untuk pembahagian serot. Cuma di Malaysia kita ni amat ada rod. Mengikut pengalaman pengajian ustaz dalam faraid, kursus-kursus faraid, pernah diceritakan pernah berlaku rod ni. Rod, konsep rod diamalkan dalam salah sebuah negeri di Malaysia ni. Cuma sekali silapnya sekali itu saja dilakukan, cuma lepas daripada itu tidak diamalkan konsep rod. Cuma kita belajar ni sebagai teori, dan kalau berlaku masalah rod, katakanlah kerajaan kata nak beramal dengan rod, mana benda ni akan dipakai. Kaedah ni akan dipakai. Cara pengiraan ni akan dipakai. Cuma ada beza sesetengah negara, ada juga rod ini yang diamalkan tak silap ustaz di negara Syria ke di mana, di sebelah sana dia, bila mana rod ini tidak ada penerima lain melainkan zaujun ataupun zaujah. Jadi zaujun ataupun zaujah itu juga menerima baki sebagai rod. Itu ada masih juga digunakan
di dalam negara lain. Benda ni adalah benda yang merupakan ijtihadiyah. Itu masalah yang kedua. Contoh yang kedua bagi jenis yang pertama, satu golongan waris ada lebih daripada seorang. Ramai ataupun ramai. Jadi pembahagiannya kita bagi kepada mereka mengikut bilangan kepala. Kemudian sekiranya lebih daripada satu golongan. Macam mana pula kalau penerima ROK lebih daripada satu golongan? Kita ambil contoh yang ketiga, lebih daripada satu golongan yang menerima ROK. Contohnya si mati meninggalkan bintun dengan bintu bening. Bintun seorang dan bintu bening seorang. Bintu bening, kita nak bagi dengan cara macam ke atas ni, tak boleh kerana dua golongan ini adalah dua golongan yang berbeza. Dua orang ni adalah golongan yang berbeza. Ini satu senfon, ini satu senfon. Jadi kita perlu bahagi mengikut fardu mereka dahulu. Baik, fardu untuk bentong. Berapa untuk bentong sini? Masih ingat lagi? Mana respon? Siapa nak respon untuk bentong berapa sini? 1/2. Untuk bentong 1/2. Untuk bentong bening? 1/6. 1/6. Jadi asal masalahnya ialah 6. Kemudian untuk bentong 3 saham, untuk bentong bening 1 saham. Kan? Jadi 3 campur 1 jadi 4. Masalah ni 6, asal masalah 6 berkurangan menjadi apa? Ikut berapa bilangan saham? Berkurangan jadi 4. Nanti kita tunjuk asal ya. Asalnya 6, kemudian dia berkurangan jadi 4. Tak jadi gitu. Kena 4 sama dengan 6. 4, kemudian asalnya 6, berkurangan menjadi 4. Ini masalah ROK. Bermakna kita bagi kepada bentong mengikut membagi kepada ROK ni kepada waris ikut rasio. Rasio 3:1. Maknanya 3 kita bagi 4. 3 untuk bentong. Maksudnya bentong dapat 3/4, kemudian bentong bening akan dapat 1/4. Mana masing-masing mendapat lebih daripada jumlah yang asal mereka sepatutnya dapat. Kemudian katakanlah lebih lagi, ada lagi satu golongan. Contoh yang ni 2 golongan. Kalau ada 3 golongan pula macam mana? Contohnya yang keempat, si mati meninggalkan bentun. Bentun. Umun dulu, umun. Bentun, bintu bening. Okay, sekarang ni ada 3 golongan. Umun. Siapa nak jawab umun dapat berapa? 1/6. Umun dapat 1/6 kerana ada furuk waris. Bentun 1/2. 1/2. Bintu bening 1/6. 1/6. Asal masalah 6 untuk 6. ibu 1, untuk bentong 3, untuk bintu bening 1. Jadi jumlah saham waris ialah 5. Jadi ada lebihan 1. Tidak ada penerima ROT. Jadi 6 jadi 5. 6 berkurangan asal masalah 6 menjadi 5. Maka ibu akan dapat 1/5. Bentong akan dapat 3/5 dan bintu bening akan dapat 1/5. Yang ini kena ingat tanpa pasangan. Bila melibatkan tiada pasangan di sini. Contoh lain. Tapi kita perlu berhati-hatilah. Dan bukan semua bila kita lihat tu adanya ahli ROK, bukan semua jadi ROK. Ada kalanya tak jadi ROK. Contohnya umun. Kita ganti dengan orang lain lah. Contoh umun tu kita ganti dengan ukhtun. Ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah. Adakah masalah ni jadi ROK? Jadi ROK ke tidak masalah ni? ROK ke tak ROK? Tak ROK.
Sebab apa tak ra'? Sebab ada asobah. Jadi bila ada ukhtun syakikah di sini, ukhtun syakikah akan dapat asabah. Bila asabah dia akan membaki lah. Jadi baki di sini 3 campur 1 jadi 4. Ada lagi baki berapa? 2. Baki 2 boleh kepada ukhtun syakikah. Tidak jadi ra' di sini. Jadi walaupun kesemua 3 orang ni adalah antara ashabul furu' yang termasuk dalam ahli ra', tapi situasi masalah ini tidak jadi ra'. Kerana ukhtun syakikah mendapat asabah. Bila ada orang yang menerima asabah, ada baki, tidaklah jadi ra'. Jadi ini contoh yang tak jadi ra'. Jadi kita kembali pada contoh asal dia, umum sini. Umum dapat 1/6. 1/6 untuk umum. Saham ni 1. Contoh situasi yang kedua. Ahli ra' bersama dengan pasangan. Bila mana pasangan tidak menerima ra', bermakna pasangan tu kita hanya bagi fardunya sajalah. Contohnya si mati meninggalkan zaujun. Contoh yang keberapa? Yang keempat, yang kelima. Si mati meninggalkan zaujun. Kemudian bintun. Jadi penerima ra' yang pertamanya satu golongan sahaja yang menerima ra' dan hanya seorang sahaja yang menerima ra'. Jadi bagaimana nak bagi? Kita bagi dulu kepada zaujun fardu zaujun, iaitulah 1/4. Kemudian untuk bintun ini 1/2 tambah ra'. Ataupun kita bagi semua macam asabah lah kepada bintun. Tapi kita tulis, cara nak menulis dalam kertasnya 1/2 ditambah dengan ra'. 1/2 tambah ra'. Maknanya asal masalah di sini ialah 4. Untuk suami 1 bahagian dan untuk bentun ialah 1/2, 2 tambah dengan baki, iaitulah 1. Baki 1 jadi 2 tambah 1 jadi 3. Jadi untuk penerima seorang. Ini kalau seorang yang menerima ra'. Kalau 2 orang pula yang menerima ra', walaupun satu golongan, satu senfon dan 2 orang. Kalau 2 orang macam mana pula? Contoh si mati meninggalkan zaujah. Contoh yang ke-6. Si mati meninggalkan zaujah. Zaujatun meninggalkan bintun 2 orang. Bintu bening. Bintun. 2 orang bintun. Jadi kalau penerima 2 orang, untuk zaujah dapat fardu 1/8 dan 2 orang ini akan menerima ra'. Ra' 2/3 tambah ra'. 2/3 tambah ra' ni 2/3 ditambah dengan ra'. Radun. Jadi asal masalahnya ialah macam mana kita nak buat asal masalah? Adakah asal masalah ni kita kena buat 8 dengan 3? Kalau ikutnya kaedah pembahagian, asal masalah tu kita perlu melihat kepada pembawah masalah pasangan, iaitulah 8. 8 asal masalah, 1 untuk zaujah dan baki ada. Kalau 2/3 ni kita terus bagi baki 7. Jadi 7 baki untuk 2 orang. 7 bagi kepada 2 tak boleh. Kita buka ni 7 bagi pada 2 tak boleh nak bagi. Jadi perlu didarat dengan 2. 7 dengan 2 perlu didarat dengan 2. Jadi tasheh dalam masalah ra' darat dengan 2. 8 darat 2 jadi 16. 2 kemudian 7 masing-masing 7 saham untuk bentong. Ini kalau pembahagian ra' melibatkan satu sinfon kemudian melebihi daripada seorang. Baik. Itu masalah bila melibatkan satu golongan.
Kemudian sekiranya rod itu melibatkan dua golongan. Jadi dalam masalah ni kita lihat nilai yang pertama dia adakah menjadi rod ataupun tidak. Kalau kita lihat dalam masalah asalnya 8 dengan 3 ni adalah 24. 24 untuk zaujah 3 dan untuk bentun 16. 3 campur 16 jadi 19. Maksudnya ada baki 5. Bila ada baki 5 tu jadilah rod. Contoh yang ketujuh untuk masalah bila melibatkan pasangan dan ada dua golongan waris. Ada dua golongan waris penerima rod. Contohnya si mati meninggalkan zaujah. Zaujatun. Ada bentun. Ada bintu benin. Dua golongan. Tu dikira dua golongan. Ada bentun dan ada bintu benin. Bintu benin. Jadi kaedah penyelesaiannya kita perlu selesaikan dulu untuk zaujah. Masalah zaujah kita selesaikan dahulu. Iaitulah zaujah di sini kita letak zaujah cara dia, kaedah dia dalam pembagian jadual ni. Zaujah dapat 1/8. 1/8. Dan untuk bentun dengan bentun benin ini kita bawa fardu dua orang ni bentun dengan bentun benin dalam masalah rod. Penerima rod. Di antara dua orang ni adalah penerima rod. Dan kita kena pastikanlah masalah ni betul ke masalah rod. Masalah ni betul ke tidak masalah rod, kita kena ada dalam kepala kita tengok. Bila zaujah dapat 1/8 bentun dengan bentun benin dua orang ni 2/3. 1/2 campur dengan 1/6, 2/3. Maknanya 1/8 daripada 24, 3 saham campur dengan 16 sama dalam masalah di atas tadi 19 adanya baki. Jadi bila ada baki, dua orang ini perlu kita bawa dalam masalah rod. Ini masalah zaujah. Selesaikan dulu masalah zaujah dulu. Jadi asal masalah adalah 8. Kemudian 1 untuk zaujah. Baki sebanyak 7 dibawa dalam masalah rod. Diselesaikan dalam masalah rod. Okay. Mana masalah zaujah, mana masalah rod. Baik, dalam kita dari sudut kolom ni, dua kolom ini dinamakan sebagai penyelesaian masalah zaujiah. Mas'alatu zaujah ataupun zaujiyah. Masalah isteri. Bukan masalah rumah tangga ni, masalah zaujiyah juga masalah rumah tangga. Tapi di sini merujuk dalam masalah rod ni masalah untuk pasangan. Masalah pasangan. Masalah tu zaujiyah. Kemudian baki sebanyak 7 ini kita bawa dalam masalah rod. Ni kita wujudkan dua kolom paling kurang, dua kolom paling kurang masalah mas'alatu ar-raddi. Masalah rod. Masalah rod ni barulah kita letak fardu untuk bentong sebanyak 1/2 untuk bentong. Kemudian untuk bentong benin 1/6. Jadi tengoklah kita tak letak dalam masalah rod ni. Dalam masalah selepas daripada fardu zaujah. Sebaliknya kita bawa dalam masalah dalam kolom yang seterusnya. Nanti kita buat contohlah, kita buat mudah kita buat macam ni biar kita nampak dia punya perbezaan tu. Ini masalah zaujah. Kita buat tebal sikit. Kemudian yang ni masalah rod. Masalah rod kita buka. Masalah rod. Ini masalah zaujiyah. Dalam masalah rod, asal untuk masalah rod ni ialah 2 dengan 6. Masalah rod ni kita buat lagi ruangan, kena buka lagi lah ni. Ruangan buka. Okey. Masalah rod. Asal masalah rod ni ialah 6. Sebab 2 dengan 6 adalah
2 boleh masuk dalam 6. Kemudian untuk bentun, separuh daripada 6, 3. Untuk bentun bening, 1 daripada 6, 1. Jadi 3 campur 1 jadi 4. Jadi 6 ini tukar jadi 4. 6 rod jadi 4. Jadi 6 tukar kepada 4. Baik, langkah ke seterusnya, ini kena tengok berhati-hati ni. Kita kena lihat nombor, hubungan nombor ni. Antara 4, masalah rod ini akan jadi 4, daripada 6 jadi 4. Dengan berapa jumlah saham yang dibawa dalam rod. Jadi jumlah saham yang nak dibawa dalam rod ialah 7. 7 dan 4. Jadi kita kena menilai antara nombor 7 dengan nombor 4. Di sinilah kita kena pakai konsep hubungan nombor. 7 dengan 4 ini adalah tabayun. Maksudnya tabayun, bila tabayun, dalam masalah zaujiyah ni, kita kena darab dengan 4. Yang ni kena darab dengan 4. Dalam masalah rod, asal masalah rod 4 ini kena darab dengan 7. Darab silang. Bila disebut tabayun, darab silang. Kemudian, hasil darab masalah zaujiyah 8 dengan 4 akan menjadi jami'ah. Yang ni akan jadi al-jami'ah. Total. Jami'ah ni total. Al-jami'atu. Berarti boleh takut jadi terkeliru. Jami'ah ni ialah 8 darab dengan 4. Kita buat color lain. 8, tak nampak color kuning. Kena color ungu. 8 dengan 4 akan menghasilkan jami'ah. 8 darab 4, jami'ahnya ialah 32. 8 darab 4 tu ialah 32. 32 ni kita color biar sama dengan asal dia ni lah. 8 darab 4, jadilah 32. Kemudian 1 juga untuk zaujah perlu darab dengan 4. 1 darab 4, 4. Kemudian 7 darab dengan 4 akan jadi jumlah yang sama dengan sini. 4 darab dengan 7. 7 darab 4, 4 darab 7. Silang je. Jadi dibahagi kepada, jangan kita tulis berapa jumlah. 7 darab 4 ni memang 28. Tapi 28 tu di sinilah. Kita capur ni dia akan jadi 28. Maknanya di sini 3 kena darab 7 jadi 21. 3 darab 7 kita bagilah color dia, color lain sikit biar nampak perbezaan. Color mana? Color hijau. Hijau. Biru. Bagi color biru. 3 darab dengan 7. 1 darab dengan 7. Color biru. Untuk bentong 3 darab 7, 21. Untuk bentong bening 1 darab dengan 7. 1 darab dengan 7 jadi 7. Maksudnya 21 campur 7 akan jadi 28. Iaitulah 7 darab 4. Jadi jumlah 28 campur dengan 4 akan jadi 32. Jadi ini adalah penyelesaian dua golongan untuk dua golongan penerima rod bila bersama dengan pasangan. Ini untuk masalah zaujiyah. Yang ini masalah rod. Kemudian total jami'ah. Baik, macam mana? Ada apa-apa nak minta penjelasan ke? Start buka lah. Ada sama dekat sini dengan Ustaz ni? Ke tidur dalam kedah? Lewat lah. Tak apa, tak kena PKP dekat rumah. Ada Ustaz. Ada semua macam mana dengan contoh ni Ustaz bagi ni? Senang ke payah ni nak selesai? Masalah Boleh rod. Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. kalau dah tengok video sebelum ni tu nampak ada sikit, nampak penjelasan ni mungkin cerah sikit kot. Nak contoh lain lagi?
Ini contoh yang ketujuh ni dah kira masuk mana semua dengan boleh jelaskan semualah jenis-jenis rock ni dan penyelesaiannya. Contoh satu, untuk nombor satu, satu golongan tanpa pasangan, seorang penerima, kalau dua orang penerima, satu golongan ramai penerima. Yang ni ada pasangan ni. Jadi kalau tidak ada tu maknanya agak harap biar boleh faham lah. Harap boleh faham dengan contoh ni. Jadi kita di sini kena jagalah baki untuk rock tu dengan masalah rock hubungan nombor kita perlu fahami hubungan nombor. Ini 7 dengan 4. Kalau 8 dengan 4, 8 dengan 4 boleh bagi tak perlulah jarak silang. Tengok hubungan nombor. Ada lagi soalan? Kita nak berhenti sekadar ni je ni. Kalau ada apa-apa lagi soalan, kalau tak tanya sini, kena tanya dalam grup lah. Grup Instagram pula. Grup Telegram. Instagram Ustaz tak aktif. Okay, kalau tidak ada, cukup sekadar ni. Jadi malam ni kita ada dua sesi. Dalam sesi yang kedua ni, kita bincang berkenaan dengan aul dan juga rad. Gabungkan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita belajar malam ni dapat diberikan kefahaman. Kita berada dalam minggu yang ke-12. Ada masih lagi berbaki 2 minggu. Untuk 2 minggu yang akan datang ini, perlu kita selesaikan masalah mafkud, miras al-mafkud, mirasul al-hamli dan juga munasakhat. Sebahagian daripada munasakhat, ada soalan. Tugasan munasakhat dalam bahasa Melayu kan? Ya. Tugasan munasakhat tu dalam bahasa Melayu. Jangan lupa ya, dalam munasakhat tu adanya data-data kes, kemudian adanya bentuk gambar rajah waris yang ditinggalkan. Apa yang Ustaz tulis hari itulah yang Ustaz nak tu kena adalah dalam assignment munasakhat tu. Kita ada tajuk munasakhat, dah Ustaz bagi link dia, video. Kalau ada sempat masa, insyaAllah kita akan bincangkan semula dalam pertemuan ni. Dalam pertemuan yang akan datang ni lah, minggu-minggu akan datang. Ada mirasul hamli. Yang agak payah dalam masalah kita yang berbaki ni, tajuk berkenaan dengan mirasul hamli. Bukan payah macam mana pun, payah kerana banyak hubungan nombor yang kita perlu jaga. Dan banyak jamiah dalam melibatkan munasakhat ni, kita perlu ada banyak jamiah total bagi masalah untuk selesaikan masalah munasakhat. Bergantung kepada jenis munasakhat. Kalau tidak ada apa-apa lagi persoalan, kita tawakuf, kita berhenti setakat ini dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita pun diberkati oleh Allah Taala. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dalam video munasakhat yang Ustaz bagi cuma dibincangkan sampai pembahagian jenis kedua sahaja. InsyaAllah Ustaz akan sentuh pembahagian jenis yang ketiga yang melibatkan masalah bercampur-campur waris. Kalau jenis yang pertama, waris yang sama. Mana waris kematian tu munasakhat, berlaku munasakhat, tapi waris yang berbaki tu adalah waris yang sama. Kemudian kaedah pembahagian yang sama. Waris yang kedua, jenis yang kedua, setiap si mati mempunyai waris tersendiri yang tidak bercampur-campur. Kemudian hak jenis yang ketiga ni ialah waris setiap si mati bercampur-campur. Ada bercampur dengan waris yang pertama, ada sebahagian pada waris yang pertama tak mewarisi si mati yang kedua. Dan adanya wujudnya si mati yang ketiga yang bukan termasuk dalam kalangan waris. Iaitu insya-Allah bila kita sampai minggu tajuk tu kita akan tekankan cara pembahagian munasakhat jenis yang ketiga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat Terima kasih, menjalani PKP lockdown. Dan Ustaz harap siapa-siapa yang terlibat dengan ujian COVID ini mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz hari tu pun kena uji juga. Kena uji apa? Kena menguruskan jenazah orang yang terlibat dengan COVID. Mana ada adalah mana ada rawatan, juga pernah merawat, bukan pernah lah, tak sedar. Kita orang minta pergi merawat, buat air tawar, kita pergi rumah, tak sedar orang tu kena COVID. Lepas daripada tu baru sedar orang tu positif COVID. Jadi itu cabaran juga lah tu. Paksa kita kendiri, mana kuarantinkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama. Ustaz. Sama-sama.